Coming quite soon after the May general elections, there is speculation that the recent onslaught against Malaysia Shia followers is politically motivated, targeting particularly members of the past leadership. Syiah ni open. Kita bukan bersikap seperti parti yang mengatakan orang PAS boleh jadi Syiah. Bukan orang PAS kita tak terima. Ataupun orang UMNO boleh jadi Syiah. Kerana orang UMNO sekarang ni kerajaan berada di tangan UMNO contohnya. Berbeza jawapan yang akan diberikan. Jadi kita open. Kita tidak ada PAS, tidak ada UMNO, tidak ada DAP, tidak ada Keadilan, tidak ada parti-parti yang lain. Syiah adalah satu mazhab di dalam Islam yang berpegang kepada fiqh Imam Ja'far Sadiq. Ada Syiah Zaidiyah. Mereka berbeza daripada Syiah Ja'fari yang berpegang pada fiqh Imam Ja'far Sadiq. Ada Syiah Ismailiyah. Ada yang setiap hari masalahnya dada-dada akhbar, media masa di dalam negeri sentiasa merujuk kepada Syiah yang saya pun memberi jawapan kepada wartawan, saya pun tak tahu ada Syiah yang macam ni kat Malaysia. Yakni tidak ada ulama Syiah yang mengajar perkara-perkara ni kepada masyarakat Syiah di dalam kitab-kitab Syiah yang muktabar. Tidak diajar oleh imam-imam seperti ini. Jadi di Syiah baru ni saya katakan. Seperti tuduhan-tuduhan yang ada di dalam dada akhbar yang mengatakan ciri-ciri Syiah pertama pertuhankan Sayyidina Ali. Jadi Syiah mana yang bertuhankan Sayyidina Ali? Kan? Ini sudah jelas. Kalau bertuhankan kepada selain Allah yang Maha Esa, itu kita letakkan dalam kategori bukan Islam. Ataupun mengatakan silap, masih lagi diulang benda perkara-perkara yang sama. Silap turun wahyu sepatutnya. Dikatakan Malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Sayyidina Ali, tapi silap turun kepada Nabi Muhammad. Ini sudah jelas. Kalau mempunyai Nabi kepada beriktikad percaya pada kenabian selain daripada Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Muhammad, lainlah pada zaman Nabi Isa. Umat Islam pun percaya Nabi Isa sebagai Nabi. Zaman Nabi Musa, umat Islam sama seperti orang-orang Yahudi yang percaya kepada Nabi Musa. Sama seperti orang-orang Nasrani, orang Kristian yang percaya kepada kenabian Nabi Isa. Tetapi setelah itu, di akhir zaman, di penutup segala Nabi-Nabi dan Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kira sunnah, tidak kira Syiah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bukan wahyu sepatutnya turun kepada orang lain, ini bukan Islam, ini di dalam kategori orang-orang yang bukan Islam ataupun diistilahkannya di dalam istilah kita sebagai orang-orang yang kafir. Ini menolak ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, menolak kenabian Nabi Muhammad. Ini bukan Islam lah. Tidak ada Syiah, tidak ada Sunni. Rasa takut sikit, rasa khawatir sikit tak sekarang ni Ustaz dengan perkembangan yang baru-baru ni? Okey, sebenarnya yang tertangkap dekat Perak pula tu kan. Jadi bagi kami seperti yang diajarkan oleh agama kita kan, bahawa dunia ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita di dunia ni, dalam alam ni untuk diuji. Jadi dunia ni adalah tempat ujian. Jadi kita berdasarkan pemahaman kita, pemahaman agama ni, jadi kita kena tabahlah menghadapi ujian walaupun kita manusia yang lemah, manusia yang kerdil. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa, yang Maha Esa, yang Maha Sempurna dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah kita kepada Tuhan, walaupun kita ni manusia yang lemah, biasalah, iman pun tidak seberapa, tetapi kita bermohon kepada Allah SWT memberi kepada kita semua kekuatan, umat Islam, tidak kira apa mazhab, tidak kira apa pegangan, untuk tabah berhadapan dengan ujian Allah SWT. Jadi kalau kita lulus ujiannya, Allah SWT akan memberi ganjaran yang besar, yang mana kita lihat dunia ini bukan menjadi ukuran. Cucu Nabi Sayyidina Hussein sebagai pemimpin, bukan pemimpin Syiah, pemimpin semua, bukan saja orang Islam, bahkan seluruh umat manusia, bahkan selain manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Manusia, jin dan manusia. Jadi pemimpin semua juga telah mengorbankan dirinya untuk agama. Jadi apakah
nilai kita yang sekedil-kedil, manusia yang selemah-lemah iman yang sedikit, ilmu yang tidak ada, yang sekelumit. Di mana kita berhadapan dengan cucu Nabi, ketua pemuda syurga yang terkorban, yang mengorbankan diri, yang syahid untuk mempertahankan agama datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian ini kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mahu supaya semua balik kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, balik kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi masalah boleh selesai. Di dalam Quran pun mengatakan, wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu, kan? Kalau dua puak daripada orang-orang yang beriman mereka bertelingkah, fa aslihu bainahuma, kan? Jadi perbaikanlah di antara, islahkanlah, perbaikilah, damaikanlah di antara mereka berdua, dua golongan, kan? Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kan? Faqatilul lati hatta tabghi hatta tafiya ila amrillah. Kan? Jadi kita rujuklah kepada ayat ni. Jadi Allah SWT berfirman mengatakan, jika dua daripada orang-orang beriman, dua pihak bertelingkah, kan? Maka kamu damaikanlah. Dia Syiah ni, saya suka kelaskan satu mazhab, satu lagi tafsiran orang terhadap mazhab. Satu Islam, satu tafsiran orang terhadap Islam. Kita tak boleh berkata keputusan Jakim itulah Islam. Sebab itu tafsiran Jakim terhadap Islam. Kita tak boleh kata parti Islam Malaysia PAS itu mengatakan maka itulah Islam. Sebab itu ijtihad, pandangan PAS bersumberkan Quran dan hadis. Macam tu Jadi Quran hadis tu satu, tafsiran tu satu Jadi dua benda berbeza. Supaya juga bila sebut mazhab dan orang menafsirkan mazhab. Orang Syiah tafsirkan mazhab macam mana? Orang Syiah, orang Sunni menafsirkan Syiah tu macam mana? Itu tafsiran. Dan dalam mazhab tu orang Syiah sama-sama Syiah menafsirkan Syiah tu pula pun ada masalah. Manusia banyak kan, maka jadi tafsiran itu yang jadi problem. Makanya tidak heran memang kita tak nafikan ada tokoh Syiah yang mengistilahkan boleh bunuh orang Sunni. Ada. Memang tak nafikan benda ni memang berlaku di Pakistan. Dan ekoran daripada itu ramai orang-orang Sunni kena bunuh. Itu memang berlaku. Tapi itu bukan base Syiah. Itu bukan base Syiah sendiri. Dia perkataan tokoh itu tidak mewakili Syiah seluruhnya. Seperti mana kalau kita Jakim cakap, adakah Jakim itu telah mewakili Sunni seluruhnya? Tak semestinya. Macam contoh dalam debate dekat Malaysia, dekat dunia Islam ni ada Ahbash dengan Wahabi kan. Ahbash ni Abdullah Hariri, dia punya tok guru dia. Abdullah Hariri ni dia telah mengkafirkan Ibn Taymiyah. Adakah dia mengkafirkan Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah tu Sunni. Yang ni pun Sunni. Okey. Adakah bila dia buat statement dia mewakili Sunni seluruhnya? Tak. Dia isunya bukan isu mazhab, isunya tafsiran manusia terhadap mazhab. Jadi orang duk anti sangat Syiah ni, sebenarnya bukan anti Syiah. Kau kena anti tafsiran individu tertentu dalam Syiah. Itu ya. Saya rasa itu yang patut kena debate, bukan mazhab Syiah itu sendiri ya. Dan dengan Syiah itu sendiri tu saya rasa dialog, berkongsi khazanah. Itu yang terbaik. Tapi tafsir-tafsiran itu memang kita kena lawan. Kita tak betul ni, kita tak boleh orang macam ni. Halalkan darah orang satu pasal kan. Itu masalah. Begitu. Kalau tengok kan sekarang ni yang banyak yang mati tentang ni orang Syiah. Di Pakistan diorang kena bom, di Iraq tiap-tiap hari diorang kena bom. Jadi sekarang ni Syiah diserang di mana-mana tempat. Betul. Kan? Syiah sejarah dia memang sejarah diorang kena tekan. Gitu. Dan juga kita lihat di tempat-tempat lain, hatta yang majoritinya Syiah pun di negara Iraq, yang kerajaannya pun kita lihat dipegang oleh para pemimpin dari mazhab Syiah, pun kita lihat timbul perkara-perkara yang mana pada akhir-akhir ini kita lihat seolah-olah setiap hari berlaku pengeboman, pembunuhan, yang kalau kita lihat berita-berita itu, kita lihat yang menjadi mangsanya ialah orang-orang Syiah. Walaupun di negara yang majoriti Syiah, yang pemerintahannya dipegang oleh pemimpin-pemimpin dari orang Islam yang bermazhab Syiah. Kita pergi ke Pakistan, juga kita lihat setiap hari, sehingga kan kalau kita buka akhbar tu seolah-olah kita dah lali dengan berita-berita tu, seolah-olah kita tak buka. Kita cari berita-berita yang lain dulu. Padahal ini berita yang sepatutnya kita beri perhatian. Ini pembunuhan nyawa, kan? Kalau tidak kira agama lah, kan? Yakni
kehilangan nyawa ada satu perkara yang sangat besar sekali lah. Kan? Tetapi oleh kerana perkara ni dah setiap hari berlaku, 50 orang korban, 100 orang korban, 20 orang korban di Iraq, di Pakistan, orang Syiah yang menjadi mangsa. Tetapi tidak siapa pun peduli, tidak siapa pun menyuarakan kemazluman mereka, penganiayaan yang berlaku, pembunuhan ke atas manusia-manusia ni. My time, the pin in the neck was MalaysiaKini.com. You just work for the Malaysia Kini. Daripada Malaysia Kini, please leave the hall. Don't associate me with Malaysia Kini. I get into trouble.